kamu kamu Ya, apa khabar? Semua sihat hari ini? Tak sejuk ke? Sejuknya. Off nak suruh off Nanti ke panas. Nanti kalau off panas pula. Nanti orang salahkan saya. Si Sakina tu masuk kelas dia panas kau tahu. Kan? Badan saya lain. Ke boleh kecilkan sikit? Macam berterbangan hari ni Kak Nisa boleh kecilkan sikit tak? Betul hari ni tak? Jangan kuat sangat lah. Dia biar biasa-biasa je. Sebab hari ni memang berterbangan ni. Ke memang biasa gini? Biasa gini Oh, sebab cuaca sejuk. Sejuk sangat lah. Sikit lagi pakai sweater tadi. Saya kalau pakai sweater jadi budak UST je. Pakai kot Pinjam kot Ustaz Jamal kat dalam. Ustaz Jamal pinjam kot kejap, sejuk saya. Okey, baik. Macam mana hari ni? Semua okey? Tak ada yang ngantuk? Ustazah ngantuk. Sejuk kan tadi saya nak bangun. Saya lagi tak boleh solat. Nak bangun tu, ya Allah, ni betul kan nak beli gufran ni. Tak boleh, Kak Som dah keluar ni. Saya fikir Kak Som dah keluar ni, Woodlands kau. Kak Som dah keluar ni. Kita sesedar pukul 8 ni. Ni si Kak Som dah keluar, kesian. Kak Som dah datang Datang tak ada. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ni kita nak masuk muka surat yang keberapa hari ni? 69 je. Tak apa, kita tinggalkan je tu. Hari ni kita masuk topik yang baru ya. Tinggalkan, nanti boleh baca sendiri lah ya. Yang penting basic ni dah ada tu. Sebab dia ada berapa point? Ada 21 point tentang hati yang keras, hati yang lembut. Sama je lah, nanti kalau dibaca ulang-ulang lagi banyak kali. Saya ni malas nak ulang banyak kali ya. Okey, kita masuk topik kita yang kelima pada pagi ini, muka surat 371. Hari ni internet macam masalah slow. Topik kita pada pagi ini berbunyi manfaat meninggalkan kebiasaan dan tradisi buruk. Okey, apakah manfaat yang boleh kita dapatkan apabila kita menjadi seorang muslimah yang meninggalkan kebiasaan dan tradisi buruk. Kita baca terlebih dahulu perenggan kita yang pertama di sini. Keberhasilan dalam mencapai satu tujuan bergantung kepada kemampuan seseorang dalam meninggalkan awaid atau kebiasaan buruk dan kegigihannya dalam menyingkirkan segala awaiq atau kendala yang dihadapi. Jadi di sini kita nak kata keberhasilan dalam mencapai satu tujuan. Dalam hidup kita ni kita mesti ada tujuan. Tujuan kita sebagai seorang yang beriman, hidup kita apa? Apa dia? Mencari redha Allah lagi? Nak masuk syurga Allah. Okey, lagi?
Menjauhi larangan Allah. Baik, lagi? Kumpul pahala banyak-banyak. Okey, boleh. Lagi? Buat baik. Belum sampai lagi jawapan tu. Lagi? Bagus, jawapan tu okey. Jawapan okey. Cuma ada satu ni saya nak dengar. Apa dia? Perbaiki akhlak. Boleh. Ada lagi? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, okey, kena tepuk tangannya. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan hidup kita sebagai hamba Allah ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa pun yang kita nak buat ni, dia mesti fokusnya ialah ibadah kepada Allah, itulah baru dia akan jadi mencari redha Allah. Kita nak jadi memperbaiki akhlak kita kerana kita tahu dalam keadaan kita nak menjadi hamba Allah yang beribadah itu tadi, kita perlu ada banyak sudut-sudut ataupun sifat-sifat yang baik dalam diri kita. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran. Allah sebut dalam surah Adz-Dzariyat pada ayat yang ke-56, Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan hidup kita sebagai hamba Allah, dan kalau ada jin lah dekat sini, mesti ada lah kan. Takut tak? Tak takut. Mak Isa tak. Belajarlah duduk sebelah Mak Isa. Ada jin muslimah sebelah Mak Isa duduk. Jangan nampak, oh ya betul, jangan nampak sudah. Ada dia duduk sini kan, datang kuliah Ustazah Dr. Sakinah, dipersilakan, okey je. Dia tengok saya mengajar, dia pun duduk sekali mencatat, tak tahu dia beli kitab kat mana. Tapi penting dia adalah buku nota dia kan, dia catat sama-sama dengan kita, alhamdulillah tak ada masalah. Okay, di situ. Jadi di sini kita lihat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Jin dan manusia diciptakan tidaklah melainkan untuk beribadah kepada Allah. Surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Daripada situ ya, kita faham sebagai seorang muslimah, bila kita nak mencapai tujuan nak ibadah itu tadi, dia ada dua perkara yang menjadi kayu ukur kepada kemampuan kita. Adakah kita berhasil untuk mencapai tujuan ibadah tersebut? Namun sebelum itu, inilah yang kita nak panggil, kalau orang mereka berjaya menepis dua perkara ini, inilah yang kita panggil sebagai kemanisan iman. Kita beribadah kepada Allah, kita perlu ada kemanisan dalam beribadah. Yang disebut oleh Nabi SAW sebagai kemanisan dalam keimanan. Ada 3 orang yang Nabi SAW sebutkan sebagai mereka yang memiliki kemanisan iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada menyebutkan tentang 3 orang ini. Nabi kata apa? Thalathun, 3, okay? 3 orang. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 insan yang mana pada mereka didapati kemanisan iman. Pertama, Nabi sebutkan ialah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia hendaklah menjadi seseorang hamba Allah yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Orang yang pertama ini, dia cinta Allah, dia cinta Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Orang yang begini kita kata dia memiliki kemanisan iman. Okey, itu yang pertama. Kedua, Nabi SAW menyebutkan mereka yang memiliki kemanisan iman ialah orang yang mana wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang kedua ini apabila dia cinta seseorang, dia suka seseorang, tidaklah melainkan dia cinta dan suka kerana Allah. Okey, tadi pertama kita kata okey, kita mesti cinta Allah, cinta Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Tetapi kita tak menafikan bahawa dalam kehidupan ini kita ada kasih sayang. Kita suka kepada seseorang.
Contoh, kita menikahi pasangan kita sayang pasangan kita. Kan ada orang kahwin tak sayang? Ada. Ada. Okey, ada. Tapi itu cerita lain lah. Kita sayang anak kita, kan? Kita sayang ibu ayah kita. Ini semua berkaitan dengan rasa sayang kita. Tetapi Nabi kata, hal itu tidak menjadi kesalahan. Asalkan bila kita sayang seseorang tersebut ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang pasangan kita kerana Allah, sayang mak ayah kita kerana Allah, sayang kawan-kawan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita akan dapat kemanisan iman. Okey? Yang ketiga, Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, Nabi kata, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan dia adalah orang yang mana benci kepada kekufuran. Benci kepada hal-hal yang akan bawa dia masuk ke dalam neraka Allah. Ini maksudnya kalau kita nak lebih faham. Tadi saya berkata Fitri kita nak masuk syurga. Betul Fitri kata tadi kan? Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita mesti benci kepada kekufuran. Kalau kita semua asyik ada perasaan nak masuk syurga tapi masih lagi buat maksiat pun tak guna. Masih lagi suka kepada dosa, suka kepada kemaksiatan, tak guna begitu. Sebab tu di sini Nabi kata yang ketiga, orang yang dia memiliki kemanisan keimanan itu tadi ialah mereka yang mana dia benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci Allah campakkan dia masuk ke dalam api neraka. Kita semua tak nak masuk dalam api neraka, kita tak suka dengan api neraka, begitulah kita tidak suka kepada kekufuran. Begitulah kita tidak suka kepada kemaksiatan. Begitulah kita tidak suka kepada dosa. Inilah kalau ada pada diri kita ketiga-tiga perkara ini, dia akan membentuk diri kita menjadi seorang muslimah yang betul-betul memiliki kemanisan iman. Barulah bila kita tadi baca surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 itu, Allah kata tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Bila kita beribadah kepada Allah, Masya Allah, Tabarakallah, ibadah kita adalah ibadah yang begitu manis dapat kita rasakan. Manis yang macam mana? Adakah ia rasa coklat? Kerasa kek lapis nangka macam Kak Ani buat tu? Pernah rasa tak kek lapis nangka Kak Ani buat? Sedap Masya Allah, Tabarakallah. Sehingga menjilat jari. Masya Allah, sedap. Nanti order dengan Kak Ani. Bukan saya promote bisnes tak, tapi ni saya cakap jujur. Masya Allah, rasanya sedap. Basah, lemak berkrim, dia suka ramai. Ada tagline. Tapi Masya Allah lah. Begitu. Tapi kemanisan iman yang kita nak kata di sini, adakah kita rasa macam kita makan coklat, macam kita makan kek, macam kita makan benda-benda yang manis, adakah begitu? Dia tidak sedemikian. Kemanisan iman ini kita rasa apabila kita dapat menghindarkan diri kita daripada dua perkara yang akan kita bincangkan dalam teks ini. Ada dua perkara yang disebutkan di situ. Okey. Pertama sekali, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia sebutkan tentang Al-Awa'id. Ejaan dia begini ya. Okey. Dalam buku letak Al-Awa'id. Baik, yang kedua kita ada Al-Awa'iq. Kita akan bincangkan satu persatu ya tentang kedua-dua istilah ini yang dimuatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya. Jadi pertama kita akan pergi kepada Al-Awaid terlebih dahulu. Nanti warna merah nampak tak? Nampak lah kalau saya warna merah boleh nampak je tak? Takkan dekat buat warna merah tak nampak. Okay. Keberhasilan ibadah tadi ya. Kemanisan ibadah maaf.
Okay, keberhasilan kita beribadah kepada Allah apabila ada antara kita yang mampu untuk meninggalkan al-awaid dan juga al-awaiq. Maaf silap. Sorry. Ni bukan cough. Sorry. Kenapa ketawa? Oh, cempedak. Cempedak. Sorry, lagi satu. Sorry. Kek lapis cempedak bukan nangka. Oh, saya teringat nangka. Kalau kita pergi Masjid Al-Mutakin kat situ, kalau jalan nak pergi interchange dan satu kedai kalau ada satu kedai kedai buah tu dia jual nangka besar-besar. Saya geramnya nangka ni lah besar. Kan? Tak beli tapi tak apalah. Malas nak bawa. Okey, baik. Al-awaiq di situ Q pula qaf. Q pula marah Mak Isa. Qaf bukan Q. Okey, al-awaiq. Baik, pertama sekali al-awaid yang pertama tu. Apakah yang dimaksudkan dengan al-awaid? Kita lihat pada perenggan kita yang kedua. Oh, happynya. Okey, istilah al-awaid pada pembahasan kita kali ini memiliki makna asal. Jadi makna asal bagi istilah al-awaid ialah di situ dia kata berdiam diri tanpa melakukan apa-apa dan bersantai. Jadi kalau kita kata al-awaid pada maksud asal ialah kita relax sahaja. Kita tak buat apa-apa. Santai-santai saja dekat situ tanpa melakukan apa-apa. Baik, jadi di sini dia kata awaid juga boleh bererti adat istiadat atau tradisi yang disenangi dan biasa dilakukan oleh orang ramai. Di mana kedudukannya mereka samakan dengan hukum syariat. Bahkan menurut mereka tradisi tersebut lebih agung kedudukannya daripada hukum syariat. Ini yang kita kata adat. Kalau kita ikut konteks kita, adat orang Melayu. Adat-adat orang Melayu, adat istiadat. Okay? Jadi mungkin ada antara kita yang melihat adat istiadat ini dia lebih agung daripada syariat. Yang menyebabkan kita lebih mementingkan adat daripada apa yang diletakkan sebagai hukum. Kalau kita tak buat adat ni, kita rasa tak komplit. Kalau kita tinggalkan, kita rasa macam berdosa. Kalau tak buat, rasa tak sah. Macam gitu. Ini dipanggil sebagai al-awaid. Jadi kita nak ambil maksud al-awaid dengan definisi yang kedua. Bukan definisi yang pertama. Kalau definisi yang pertama maksudnya bersantai-santai sahaja. Okay? Tapi kalau definisi yang kedua, dimaksudkan dengan satu yang lebih lebih khusus, iaitu kita kata hal adat istiadat yang berlangsung ataupun berlaku yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, ya, sehingga kalau ia ditinggalkan, dia tak buat, kita rasa macam sesuatu yang kurang, ada lompong-lompongnya, macam itu. Okey, baik, di sini kita lihat terbukti mereka mengingkari orang yang meninggalkan dan menyelisihi hukum adat itu dengan pengingkaran yang tidak mereka lakukan terhadap orang yang menyalahi hukum syariat. Jadi ada antara kita yang mana bila kita lihat ada orang yang dia tak buat perkara berkaitan adat ini sebagai satu kesalahan. Okay, sehingga kita ingkari dia, kita marah dia, kita tak suka orang yang tak buat perkara adat ini. Berbanding dengan orang yang menyalahi syariat. Kalau orang dia menyalahi syariat, kita rasa tak ada apa-apa. Tapi kalau dia menyalahi adat, kita rasa besar sangat. Begitu. Ada orang yang memiliki pendirian yang sedemikian. Jadi dia kata, mereka mengkafirkan, dia guna perkataan tu kasar sedikit. Mereka mengkafirkannya, menuduhnya telah berbuat bid'ah, menganggapnya sesat atau memboikot serta menghukumnya kerana berani menyalahi adat tersebut.
Jadi ada orang dia boykot, dia tak suka, dia kata sesat, awak tak buat adat ni sesat, awak tak buat, dia kata begitu. Dan hal ini sebenarnya berlaku dah lama, sejak zaman para nabi lagi. Apabila di kalangan para nabi, kita lihat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ketika mereka datang membawa dakwah Allah Subhanahu Wa Taala ini, ajak kepada kebaikan. Hatta Nabi SAW sendiri ketika dia berdakwah di kalangan Quraisy Makkah, mereka kata Muhammad tinggalkan agama nenek moyang. Kalau kita kata agama nenek moyang, maknanya berkaitan dengan adat dan tradisi kita. Jadi mereka tidak boleh menerima situasi sedemikian. Hal ini muslimah boleh kita rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-170. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-170, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Dan bila kita katakan kepada mereka, jomlah ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Maknanya apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begini, yang ikut kepada adat ini, mereka akan kata qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Mereka semua yang menolak apa yang terdapat dalam Al-Quran, mereka akan kata menjawab kepada orang yang ajak kepada kebaikan, ajak kepada Al-Quran, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami lakukannya. Maknanya tak, awak kalau bawa benda yang macam ini kita tak nak ikut. Kita cuma nak ikut kalau mak saya ajar macam ni lah saya ikut. Nenek saya ajar ni, moyang saya ajar macam ni, ini saya ikut. Yang awak ajar ni saya tak nak ikut. Walaupun perkara itu adalah berkaitan dengan hukum hakam. Tapi dia tak nak ikut. Kerana apa? Dia rasa ini tak pernah mak saya ajar. Ini tak pernah nenek saya bawa. Macam tu kan. Nenek, datuk dia semua dia buang, awak masuk saka dia sekali. Masuk sekali tak? Saka aku tak ajar macam ni. Ini bahayanya. Kalau mereka memiliki pendirian yang sedemikian. Sebab itu di sini Allah tegur. Orang yang begini Allah kata apa? Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Patutkah mereka menurut datuk nenek moyang mereka itu, sekalipun datuk nenek itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama? Nampak ya? Allah tegur dalam ayat ini. Dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah. Untuk orang yang suka sangat ikut kepada adat sampai tak boleh nak buang adat tradisi ini, dia kata biar mati anak jangan mati adat. Begitu ya. Itu peribahasa ke apa? Peribahasa. Simpulan bahasa. Okey, tak apa, yang penting bahasa Melayu. Biar mati anak jangan mati adat. Sampai begitu sekali kan tak apa. Yang penting anak aku mati pun tak apa. Yang penting adat jangan mati. Ada mungkin orang sedemikian. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Orang yang begitu, adakah mereka tu tahu nenek dia, datuk dia adalah orang yang tak berapa faham tentang agama. Nenek dia, datuk dia yang dia nak pertahankan sangat itu adalah orang yang mana tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Baqarah ayat 170 itu Allah tegur kita. Allah ingatkan kepada kita, ikut apa yang diturunkan kepada Nabi SAW. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita rujuk dalam surah Sad, ya, buka surah Sad ayat yang ke-6 hingga ke-7. Dalam surah Sad ayat yang ke-6 hingga ke-7, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang respon daripada orang-orang Quraisy yang mana mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di kalangan Quraisy Makkah ini yang menolak. Di sini sebenarnya Allah ceritakan tentang pembesar-pembesar Quraisy Makkah yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Sad ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan kisah ini. Allah kata apa? Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum
Inna hadha la syai'un yurad. Dan ketika itu keluarlah ketua-ketua dari kalangan mereka memberi perangsang dengan berkata, jalan terus menurut cara penyembahan datuk nenek kamu. Bila Nabi SAW berdakwah, Nabi sampaikan dakwah ini kepada kaumnya, di kalangan ketua-ketua kabilah Quraisy ini mereka keluar. Mereka beritahu kepada orang ramai, dah jangan dengar. Pergi. Kau semua ikut apa yang datuk nenek moyang kau sembah. Kalau datuk nenek moyang kau sembah berhala ni, sembah berhala ni. Jangan dengar cakap Muhammad. Ikut adat engkau. Pegang adat engkau. Ini kata ketua-ketua ataupun pembesar Makkah pada waktu itu yang menolak dakwah Nabi SAW. Hatta mereka kata apa? Wasbiru, sabar, pegang adat kalian itu. Inna hadha la syai'un yurad. Kerana apa? Sebenarnya sikap ini adalah satu perkara yang amat dikehendaki. Ketua Quraisy Makkah ini yang menolak dakwah Nabi SAW, mereka kata kepada orang ramai, kalau kita pegang pada adat kita, kita pegang kepada Tuhan kita yang datuk nenek kita sembah, inilah yang perlu kita sabarkan. Jangan dengar apa yang Muhammad serukan kepada kita. Seterusnya pada ayat yang ke-7 dalam surah yang sama, iaitu surah Sad itu tadi, mereka kata gini, ma sami'na bihaza fil millatil akhirah in hadha illa ikhtilaq. Kami tidak mendengar satu pun tentang soal mengesahkan Allah itu dalam agama kami yang terakhir. Perkara ini tidak lain hanyalah rekaan dan dusta semata-mata. Sebab itu tadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata tadi kan dekat dalam buku tu yang kita baru baca, kalau ada orang yang tinggalkan adat, mereka ini akan kata engkau sesat, engkau buat-buat, tu bid'ah tadi, engkau ni buat-buat, engkau orang yang tak ikut apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Pelbagai macam ucapan dikeluarkan kepada mereka yang meninggalkan adat. Ini juga yang telah diucapkan oleh Quraisy Makkah kepada Nabi SAW. Maknanya kita nampak ya, perjalanan hidup kita ni dia straight aja kan. Straight tu maksud saya, dia bukan perkara yang baru terjadi, tetapi ia sudah terjadi sejak lama dahulu. Mungkin ada antara kita yang dah tinggalkan adat-adat. Maksud saya adat ni lah adat yang bertentangan daripada syariat. Sebab ada adat yang boleh lagi kita amalkan, tak ada masalah. Tapi kalau adat itu ia bertentangan dengan syariat, kita kena tinggalkan. Lebih-lebih lagi kalau ia ada hal berkaitan dengan akidah kita, yang diajarkan oleh mungkin mak ayah kita ataupun nenek moyang kita, kita perlu tinggalkan. Jadi dalam keadaan yang begini kita lihat ya muslimah, sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi SAW lagi, iaitu pada zaman para Nabi yang terdahulu daripada Nabi SAW, hal berkaitan adat ini memang ia menjadi darah daging dalam satu komuniti, dalam sebuah masyarakat. Sukar untuk kita buang, sukar untuk kita tinggalkan. Tetapi tadi sebagaimana perenggan kita yang pertama tadi kata, kalau kita inginkan keberhasilan dalam ibadah, yang mana mencapai tujuan matlamat kita beribadah mendapatkan kemanisan iman untuk Allah itu tadi, al-awaid ini jika ia bertentangan dengan syariat, kita perlu tinggalkan. Dan kita tidak boleh melihat orang yang meninggalkan adat itu sebagai mereka yang sesat. Tapi biasanya kita nampak orang yang tinggalkan adat, orang yang tinggalkan adat ni tak betul. Apa contoh adatnya yang berlaku dalam masyarakat kita, yang kita rasa kalau tinggalkan ni macam betul lah? Ada contoh? Ke sensitif Ustazah? Sensitif Ustazah, jangan sebut. Nanti marah orang, ya Allah. Apa dia? Cabut bulu kening? Atas pelamin? Oh, renjes dipilis, wah. Macam tu. Itu adat. Kalau tak buat tak boleh. Tapi masih orang buat lagi ke? Jarangnya. Kalau tinggalkan okey? Boleh, boleh. Tapi kalau
Okey, kenapa ada orang rasa benda tu kena buat? Itu tujuannya untuk apa? Ha? Kita pun tak tahu kan. Itu jawapan tak. Entah, kita pun tak tahu. Kan nenek kita buat. Nampak? Ini adat namanya. Sebab dia menjadi kebiasaan. Kita pun asal usul datang mana ya. Okey. Tapi actually ada kajian kata ini daripada budaya Hindu. Ha. Mereka buat tu ialah untuk halau hal-hal yang tak baik daripada pengantin lah sebenarnya. Okey. Oh, sirih dara Kenapa sirih dara? Kalau ada sirih dara, anak dara. Kalau tak ada sirih dara, janda. Kalau saya kahwin letak sirih dara boleh? Boleh, itu saya dengar. Boleh, tak kisah Saza nak dara ke janda, Saza okey aja letak sirih dara kan. Itu adat aja. Marah mak aku. itu adat aja. Marah mak kita kan. Okey. So kita nampak gini, kadang-kadang ada adat yang kita buat, kita tak tahu kenapa kita buat. Kita main buat je, orang-orang dulu buat gitu, kita ikut je lah kan. Tapi kita bimbang. Gini sini Ini yang sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, afala ta'qilun. Kita orang yang beriman, Allah berikan kepada kita dengan akal. Apapun yang kita nak buat, kita kena fikir. Okey? Sebab Allah berikan kita dengan satu kurniaan nikmat yang begitu besar. Fikir. Sebelum buat apa-apa, kita kena fikir, ni dalam agama saya bagaimana? Kerana kita orang yang beriman. Adakah ia bertentangan dengan syariat? Adakah ia sesuatu yang diperlukan dalam syariat? Kalau ia tak perlu, tak apa. Tapi kalau nak buat, okey saja. Selama mana ia tidak bertentangan dengan, selama mana ia tidak ada kaitan dengan akidah kita. Kalau kita rasa ia sebagai satu adat kan. Contoh mungkin ada orang pernah kata, tak naklah bagi-bagi hantaran ni semua ni bida'ah. Gitu kan. Bida'ah. Tak ada. Nabi kahwin bagi-bagi hantaran. Yelah, betul. Itu adat kita orang Melayu kan. 7 dulang, 8 dulang, nak 20 dulang dipersilakan. Okay, kalau tak nak buat pun dipersilakan. Tapi kita tak boleh, kita nak kata bahawa benda ni memang Nabi tak buat, tak boleh buat. Sebab apa? Ia adat yang kata untuk memaniskan majlis. Untuk menunjukkan bahawa kita ni orang Melayu yang beradat dan beradab. Dia begitu. Diambil dengan cara baik seseorang daripada sebuah keluarga, okay? Diambil dengan cara yang mulia, sedemikian. Itu, adat ni cantik, nampak? Ataupun kita kata tak payahlah kalau kita ni masuk Minang, anak orang nak pantun-pantun ni semua. Ni adat, Nabi tak buat gitu. Nabi tak ada pun nak masuk Minang pantun-pantun. Kurang-kurang pun Nabi bagi apa? Tak boleh cakap lah. Kurang-kurang pun Nabi bagi tu. Apa tu? Lupalah perkataan tu. Tak apalah, saya lupa perkataan tu. Tapi yang penting kita kata, kalau ada orang dia nak mengekalkan adat datang meminang dengan berpantun, dipersilakan. Adatnya adat yang baik, menunjukkan kesantunan kita sebagai orang Melayu, kan? Kita ada budaya dan adat yang kita nak pertahankan, okey sahaja. Tak ada masalah. Asalkan bukanlah ada adat yang merepek-merepek, kan? Ada adat contoh macam mana? Kalau orang meninggal tutup cermin, itu merepek. Itu merepek. Kalau orang meninggal tutup cermin, kan? Semua cermin nak tutup kat rumah. Ni kenapa tutup cermin? Biasa nenek kita buat macam gitu, kita pun buat macam gitu. Kalau kita pergi kubur mesti nak letak bunga. Ini adat. Kalau pergi kubur mesti nak siram dengan air. Kalau tak siram tak boleh. Tak boleh, nanti dia panas kat dalam. Tak ada. Kalau kita pergi kubur, ziarah kubur ni kan, kalau tak bawa air, okey saja. Kalau tak letak bunga, okey sahaja. Kalau tak tukar kain putih tu pun okey sahaja. Jangan ia jadikan sesuatu yang mesti. Kalau tak buat dia tak boleh tau, kena gini, nanti kesian. Apa nak kesian, orang dah tak kisah kat dalam. Kesian nanti gini-gini. Tak, dia bukan gitu. Okey. Tapi kalau nak buat, bagi saya okey saja. Cuma dia bukan satu kemestian. Sehingga kita rasa kalau tak buat jadi dosa. Tak buat jadi salah. Itu yang kita kena faham tentang adat ini. Jangan sampai kita jadikan adat itu melebihi syariat. Kalau ia melebihi syariat, nanti kita akan susah. Itu yang menyebabkan kita ajar yang bukan-bukan ya, kepada anak-anak kita. Contoh, kau ingat kalau NS masuk hutan ni kan, minta ni izin dulu, datuk nenek tumpang lalu. Nak lalu pokok besar, datuk nenek tumpang lalu, tempat tu keras, memanglah keras sebab batu. Betul tak? Ini
Kenapa kita buat gitu? Sebab nenek kita buat. Moyang kita ajar. Betul tak? Dia ajar kita benda tu. Ingat nak lalu mana-mana tempat rasa keras, minta izin dulu, minta izin. Apa minta izin? Kalau tak minta izin tak boleh? Takut kena something Takut kena apa? Tegur? Oh, takut ikut. Allah. Itu dulu-dululah ya. Tapi saya lihat dia macam ni, perkembangan agama Islam ini dia membentuk kita menjadi orang yang belajar. Dulu kenapa perkara-perkara ini ada dalam adat kita? Sebab kita ni percaya kepada hal yang gaib. Hal yang gaib ni wajib percaya, betul. Tetapi bukan menjadi akidah kita. Perkara yang gaib tu memang ada. Hantu ada. Itu nama kita lah. Kita sebenarnya jin lah kan. Itu nama kita. Tapi kita menamakan ia dengan pelbagai nama. Hantu kita panggil kan. Sehingga kita jadi takut dengan benda-benda ini. Saya ingat dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir dia ada ceritakan tentang jin ni. Dalam surah Al-Jin, kalau kita buka pentafsirannya, dia ceritakan bahawa sebenarnya jin ni dia takut tau dengan kita. Asalnya begitu. Jin ini dia takut dengan kita. Dia kalau nampak kita dia lari. Tetapi kerana ada manusia yang membesarkan dia, itu yang sebabkan dia kata, dia orang tak takut. Dia orang tu takut kita lah. Kenapa kita kena takut dengan dia? Sebab ada satu riwayat kata, bila orang ramai mula pergi ke lembah-lembah ni, mereka minta, bila nak lalu ke satu lembah ni kan, ni kat padang pasir lah dulu kan. Bila mereka nak lalu tu, mereka akan kata, wahai jin penjaga tempat ini, kau jagalah aku dengan zuriat keturunan aku, kau jangan ganggu. Ni namanya sama macam kita minta izin tu tadi. Kita nak lalu, tentu dekat pokok besar, pesannya lah, pokok ni seramnya lah. Datuk, nenek, cucu topang lalu ya Tok. Minta maaf Tok, lalu je. Jin tu kalau betul-betul ada jin kat situ, dia ketawakan kita tau. Dia kata, dia ni bodohnya. Ya Allah. Dia, ya Allah bodohnya dia ni. Aku bukan boleh buat apa pun dekat kau. Macam gitu kan. Dia jadi makin suka. Itu yang buat dia main-main dengan kita. Gitu kan. Kita pun lari. Itu yang buat kita lari gitu kan. Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tak silap saya. Nabi SAW, maaf Imam Muslim, Nabi SAW ajarkan kepada kita, man nazala manzilan, siapa yang dia sampai ke satu tempat, rumah kosong, kita masuk bilik hotel kita contoh kan, biasalah orang kata hotel ni ada hantu, ramai orang kata dengan saya, berani Sakinah duduk hotel seorang-seorang tak rasa ke ada benda kat bawah katil? Tak ada. Sebab apa? Kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Kalaupun, bukan saya kata kalau duduk hotel tak pernah saya kena ganggu, biasa juga kadang-kadang saya kena ganggu. Okey, pernah saya satu hari saya duduk hotel, ada benda yang hempap saya kau dalam hotel tu. Betul. Dia ketawa kan. Dia ketawa gitu kan. Saya pekik-pekik. Seorang-seorang mana orang nak tolong kita. Saya pekik-pekik. Tapi last kita yakin Allah itu maha agung. Allah itu yang bantu kita. Dia itu makhluk Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah, akhirnya dia pergi. Begitu keadaan dia. Sebab tu Nabi kata apa? Siapa yang sampai ke sebuah tempat, tempat ni mungkinlah kita kata macam pokok besar, tempat kosong kan, tempat yang kita orang ramai kata keras dan sebagainya. Nabi kata hendaklah orang itu pun dia baca Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca itu. Nabi kata apa? La yadurru. Tidak ada satu pun yang akan memudaratkan dia sampailah dia keluar daripada tempat tersebut. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan nama-nama Allah yang agung. Bukan kita minta tolong dengan nenek datuk yang jaga gunung. Jaga gunung bolehlah. Jaga gunung. Sebab dulu ada orang ajar saya, kalau anak-anak sakit, mintalah dengan penjaga perigi.
Itu pun satu. Minta lah ya, kita ni doa dekat air tu minta dengan penjaga perigi, tujuh perigi, moga-moga budak tu baik. Ini pun adat-adat juga yang diajarkan kepada kita yang tidak ada nas. Yang mana kita bila nak minta, ini berkaitan dengan doa ya muslimah. Kalau adat itu ada unsur menyembah, adat yang berkaitan unsur berdoa, memohon kepada sesuatu ataupun unsur-unsur, ini adalah adat yang tak boleh kita pegang. Adat yang tak boleh kita pegang. Ataupun adat itu berkaitan dengan kepercayaan. Ya, kita percaya kalau kita gini, kita akan kena macam gini. Kita percaya kalau kita gini, kita akan macam ni. Maknanya ada nasib baik dan buruk yang berlaku kerana kita tak buat perkara adat itu. Contoh, kalau kadang-kadang selalu mak saya kan, kalau saya nak makan sesuatu, saya tak sempat makan, dia kata, rasa sikit, nanti kempunan. Kena rasa juga, mesti rasa. Tak ada apa-apa lah mak, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa mak. Tak boleh kena rasa juga, nanti tak baik. Ini maknanya kita letakkan rasa, ni bukan cerita batu belah, batu bertangkup, tangkuplah aku, telanlah aku kempunan, ikan tembakul Macam tu betul ke dialog tu? Tak tahu lah betul ke salah. Saya main cakap je. Kita bukan cerita batu belah, batu bertangkup. Betul tak? Kita ini ada keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk baik kita Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan, bukan telur ikan. Bukan telur ikan. Bukan apa-apa yang kita nak makan tu tadi. Sebab kalau kita meletakkan kepercayaan ini, tak boleh orang dulu kata gitu kan. Orang dulu kata tak boleh tau, kalau gini kena gini. Mak, orang dulu kata, tak ada nas pun kata gitu kan. Dia berkaitan dengan akidah kita. Ini kalau saya nak rujuk tentang istilahnya, kita panggil ia sebagai at-tiara. Saya dah pernah ajar kan dalam kuliah ini. Kita panggil ia sebagai tatayur, iaitu kita meletakkan nasib baik dan buruk kita kepada benda. Kerana hidup kita ini perlu diletakkan tawakal kita, nasib kita, takdir kita kepada Allah. Bukan benda. Tetapi kalau ada orang lama-lama yang mengajar kita sehingga ia menjadi satu kebiasaan, ia menjadi adat kita dan ia menyebabkan hilang rasa tawakal kita kepada Allah, kita kena tinggalkan. Baru cantik ibadah kita. Ya, baru cantik ibadah kita. Saya faham bukan perkara yang mudah. Sebab kita diajarkan daripada kecil tentang benda-benda yang begini. Bukan mudah. Kita nak tinggalkan macam tak selesa tinggalkan benda macam ini kan. Tak boleh lah, macam tak sedap lah kan. Kita rasa tak sedap, kita rasa tak selesa, kita rasa tak sempurna. Kerana kita meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita. Tetapi inilah yang menjadi kemuncak kepada keberhasilan untuk mendapatkan kemanisan iman saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita meletakkan tawakal kita, rasa cinta kita kepada Allah semata-mata. Benda-benda lain dia tak melebihi daripada itu. Ini yang perlu kita fahami berkaitan dengan adat. Tapi kalau adat itu tadi saya kata dia tak ada kaitan dengan kepercayaan yang begini ataupun kaitan-kaitan yang menyebabkan kita ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, okey sahaja. Adat yang menunjukkan kepada adab, budaya, okey sahaja. Kalau contoh kita kata, dah adatnya sampai situ semua orang perempuan berkemban, nak berkemban? Tak boleh. Adat itu menyalahi syariat. Contoh kan, kita pergi satu tempat kan, Ustazah, siapa masuk tempat ni semua perempuan kena berkemban. Saya tak buat. Walaupun awak nak penggal leher saya, penggal lah. Sebab ia menyalahi syariat. Kerana apa kita tahu? Kita orang perempuan kena tutup. Lainlah kalau dia kata berkembang dalam rumah. Kan? Semua itu dah mahram kita, keluarga kita tak apa, okey lagi. Kalau dia kata nak jalan keluar ni semua perempuan kat sini mesti berkembang, Ustazah. Tak boleh. Kalau siapa tak berkembang kena potong leher. Potonglah leher saya. Potonglah cakap. Sebab kita kena lihat gini. Ni saya nak kaitkan jugalah dengan satu situasi biasa kan. Dulu kadang-kadang ada orang ajar kita, anak kita ni kalau kena sampuk kat mana-mana, kau taburlah apa-apa kat situ bagi makan. Nanti budak tu baik. Ada macam tu kan? Taburlah. Kat mana pokok mana? Tabur gula-gula. Baiklah nanti budak tu. Taburlah apa-apa. Letaklah ayam sikit FC seekor kat situ. Baiklah. Sekarang anal ambil kupon anal masjid tu letak kat situ. Baiklah anak awak. Ini kita panggil budaya bagi makan. Adat bagi makan makhluk halus. Tak boleh dalam agama kita.
Ingat ya, tak boleh benda-benda begini. Tapi kadang-kadang kita terdesak, kita rasa tak boleh, anak saya kena baik, budak tu dah meracau ke apa. Mana keyakinan kita kepada Al-Quran? Anak kita kalau dah meracau, pekik-pekik, orang ajar kita benda-benda khurafat begini, letak keyakinan kita kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita ni kan, kita lebih pentingkan, oh tak boleh anak saya meracau, awak tak ada kat tempat saya. Betul lah, saya tak ada kat tempat awak. Tapi sekarang ini kita kena besarkan Al-Quran kita daripada besarkan adat budaya ataupun cakap-cakap orang lama yang mana ia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang melanggar syariat. Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita, ada dua orang lelaki yang mana dia ini, mereka pertama masuk syurga kerana seekor lalat, masuk neraka juga kerana seekor lalat. Di kalangan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa pula mereka itu masuk syurga kerana seekor lalat dan masuk neraka kerana seekor lalat? Nabi kata apa? Ada sebuah tempat ini, satu kaum. Sesiapa yang melalui kawasan mereka, kita panggil macam tol, macam tu kan? Kita kalau nak masuk satu kawasan kena bayar tol, macam tu kan? Jadi Nabi kata apa? Sesiapa yang nak lalu kawasan ini mesti korbankan sesuatu untuk berhala mereka. Siapa yang tak korbankan sesuatu untuk berhala mereka tak boleh lalu. Jadi dua orang ni lalu dekat tempat itu. Ada seorang lelaki ni, yang lelaki pertama ini, yang orang jaga kawasan ni kata, nak lalu, okey. Korbankan sesuatu untuk berhala kami. Lelaki ni kata apa? Saya tak ada apa-apa untuk saya korbankan untuk berhala awak. Lelaki yang menjaga gerbang ni apa, tempat tol kan, dia kata, tak kisah. Ambil lah apa-apa, awak korbankanlah apa-apa. Lelaki ni ambil lalat, dia korbankan lalat. Saya korbankan seekor lalat untuk berhala awak. Pas, lalu dia dengan selamat. Lelaki yang kedua, dia nak lalu. Dialog yang sama, Nabi ceritakan. Mereka ni, pengawal gerbang ni suruh korbankan. Korbankan untuk berhala kami. Dia kata, aku tak ada apa-apa nak korbankan. Kata, korban apa-apa, walaupun dengan seekor lalat. Lelaki ni kata kan, yang berjaga ni. Lelaki ni, Masya Allah, Tabarakallah, dia kata apa? Aku takkan korbankan sesuatu melainkan untuk Allah. Ni ucapannya. Aku takkan korbankan sesuatu melainkan untuk Allah. Sebab penyembelihan apa-apa yang kita nak buat ni semua, kita tak boleh buat untuk makhluk. Kita hanya boleh buat untuk Allah. Apa yang berlaku kepada lelaki ini, mereka penggal leher dia. Nabi kata apa? Dakhalal jannah. Lelaki yang dipenggal lehernya, Allah masukkan dalam syurga. Lelaki yang lalu tadi, yang selamat, dia tak selamat, dia masuk neraka. Ini kita panggil sebagai menjaga akidah kita. Kalau orang kata biar mati anak, jangan mati adat kita. Kita kata biar kita ni mati, bukan syariat yang mati. Bagaimana kita nampak lelaki itu, dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala-galanya. Hingga ke akhir hayatnya, Allah itu adalah segala-galanya. Walaupun ada orang suruh dia buat perkara yang dosa tu kan, dia walaupun nyawa kita kata menjadi galang gantinya, tak apa. Saya sanggup. Yang penting akidah saya jaga. Ini yang kita panggil sebagai kemanisan iman. Yang kita peroleh apabila kita betul-betul menjadi seorang muslimah yang menjaga diri kita agar tidak termasuk pada perbuatan-perbuatan yang boleh mencemarkan akidah. Antaranya ialah adat, budaya yang boleh bawa kita masuk kepada hal-hal yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi kena banyak jaga. Apa-apa pun yang kita nak buat, mesti kita fikir. Kan? Mungkinlah dulu mak kita ajar, kalau takut hantu masuk rumah, letaklah sapu lidi kat belakang pintu, angkat balik sapu lidi tu. Jangan letak. Kalau kita buat begitu, kita jadikan ia sebagai tangkal. Maknanya kita anggap sapu lidi tu berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ajar kita kan, kalau pregnant ni letaklah gunting dalam beg apa kan, ini orang lama-lama ajar, letak je. Jangan buat. Okey, kita jadikan itu sebagai tangkal.
Dan Nabi SAW kata apa dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi kata, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang dia menggantungkan tangkal, dia telah melakukan perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mati, kita dah pernah bincangkan, kita nak jumpa dengan Allah biqalbin salim. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, idh jaa rabbahu biqalbin salim. Dia datang kepada Tuhannya, datang kepada Allah dalam keadaan jiwanya yang selamat. Dan kita dah bincangkan bagaimana orang yang jiwanya selamat, hatinya selamat apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau perbuatan itu memang kita tak pastikan, ini perbuatan ni mensyirikkan Allah, tinggalkan. Baru mantap keimanan kita. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Kerana tradisi inilah mereka berani mematikan dan meninggalkan as-sunnah. Kerana nak mempertahankan tradisi-tradisi seperti itu, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyalahi syariat, orang yang begini mereka berani mematikan dan meninggalkan as-sunnah. Bahkan mereka menjadikan tradisi ini sebagai tandingan bagi sunnah Rasulullah SAW. Mereka membela tradisi ini mati-matian dan memusuhi siapa saja yang menentangnya. Bagi mereka, perkara yang makruf adalah perkara yang sesuai dengan tradisi mereka, dan perkara yang mungkar adalah perkara yang menyalahi tradisi mereka. Okey, lihat muka surat yang berikutnya. Adat dan tradisi semacam ini telah bermaharajalela di pelbagai peringkat golongan, baik kalangan raja, pemerintah, fuqaha, ni alim ulama ya, kaum sufi, orang-orang miskin, orang-orang yang taat maupun orang-orang awam. Di sini tak ada bias jangan kata kau sebut sufi lah apa, tak ada. Semua orang dimasukkan sekali. Maknanya di situ ada hal yang mana kita ni walaupun kita orang yang berilmu, kadang-kadang kita buat juga. Jelas di situ. Dia sebutkan juga ahli fiqh tu, fuqaha. Untuk menunjukkan ada golongan-golongan yang mana walaupun ilmu mereka tinggi macam mana, walaupun mereka adalah hamba Allah yang taat, sebab tu kita lihat ada orang betul pakai tudung, pergi kuliah tapi masih lagi main tangkal kan. Masih lagi main tangkal, main bomo. Ada orang yang begitu. Pakai tudung labur pergi jumpa bomo. Betul. Tak sangka pakai tudung labur cik tu jumpa bomo. Kau jumpa bomo, kita kata. Ada. So kita nak kata macam mana? Di sinilah sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia muatkan semua kategori orang tanpa pengecualian. Pelbagai peringkat golongan untuk menunjukkan perkara nak menegakkan tradisi ataupun adat kepercayaan ini yang menyalahi akidah, menyalahi syariat, ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Tak kira peringkat macam mana pun mereka itu. Okey, lalu dia kata generasi muda dan generasi tua diasuh, tua tak baik sebut gitu. Generasi muda dan senior, diasuh dan tumbuh di atas dasar tradisi itu. Lantas tradisi itu pun dijadikan sebagai sunnah oleh mereka. Sampai-sampai mereka menganggapnya lebih mulia daripada sunnah itu sendiri. Inilah yang nak kata kita ni muslimah, kita kena hentikan perkara ini bermula daripada diri kita. Baru dia terputus. Mungkin kita dah buat lama dah perkara itu. Kan? Kita belajar daripada mak kita ke nenek kita ajar benda yang bukan-bukan ni kan. Kita dah buat dah. Dan bagaimana kita nak hentikan bermula daripada diri kita. Maknanya jangan ajar pada anak kita. Sebab kalau kita ajar pada anak kita ajar pada anak dia. Anak dia, cucu kita nanti ajar pada cicit kita pula. Sampailah 7 keturunan. Sebab itu di sini, kitalah yang perlu memutuskannya. Maknanya kembali kepada as-sunnah, kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW. Kita kata bukan Nabi tak ajar bagaimana nak dinding diri kita. Kan? Bukan Nabi SAW tak ajar pada diri kita bagaimana kita ni kalau pergi ke tempat yang keras kita kata tu tadi. Nabi SAW dah ajar kita ada banyak sunnah yang mana boleh menghindarkan diri kita daripada hal-hal yang tidak baik berlaku. Iaitu berdoa dengan zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ada dalam sunnah maknanya. Oleh itu, kenapa kita mengambil hal yang menyalahi sunnah? Kenapa kita tak buat perkara yang Nabi ajar? Kenapa pula kita buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu kita kena pilih yang terbaik
iaitu apa yang terdapat dalam as-sunnah. As-sunnah ni maksudnya dalam hadis Nabi SAW. Baik, berdasarkan atas keyakinan tersebut, maka orang yang menghalangi tradisi tadi akan ditahan dan orang yang merintanginya akan diboikot. Jadi oleh kerana ada orang yang melihat adat ini lebih baik, lebih bagus daripada sunnah, sebab itu bila ada orang yang nak ajak kembali kepada sunnah, kita rasa dia sesat. Kita rasa dek ni, biasa nenek kita buat cakap gitu kan. Bila ada orang yang nak membetulkan situasi itu, kita tak boleh terima. Bila ada orang yang cakap gini, ni saya cakap gini mesti ada ni, lo cakap gitu, tak tahu nenek kita buat je jadi. Mesti ada orang marah saya, of course. Saya terima, nak marah-marah lah. Kita rasa apa yang kita buat tentang adat itu sebab dia dah menjadi darah daging. Dia lebih besar daripada sunnah. Jadi bila ada orang ajak kembali kan, baca doa ini cik, doa ini Nabi ajar. Adalah orang kata, Saudara Sakinah bawa ajaran baru. Pernah ya saya mengajar dekat masjid, dia kata apa? Saudara Sakinah bawa ajaran baru. Saya tak pernah bawa ajaran baru. Yang saya bawa inilah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita cuba betulkan apa yang salah. Okey, kita betulkan apa yang salah supaya kita tak terus-terusan berada dalam kesilapan kita. Sebab itu kita belajar kan muslimah. Kalau kita belajar tapi kita masih lagi berada di takut yang lama, maksudnya kita masih lagi buat perkara yang sama. Buat apa kita belajar? Contoh saya kata, kalau kita belajar tapi hati kita masih lagi hati kita contoh, masuk kuliah penawar hati ni tapi hati masih lagi rosak. Hati masih lagi ada masalah. Buat apa kita belajar? Apa tujuannya kita duduk dalam kelas itu? Tujuannya lah untuk kita memperbetulkan keadaan tersebut. Sama juga kita belajar tentang hukum hakam. Kenapa kita belajar? Untuk betulkan mungkin solat kita, betulkan puasa kita, kan betulkan amalan umrah kita, mungkin ada yang silap di sana sini. That's why kita belajar, kita betulkan. Kita bawa kepada yang sahih, kepada yang lebih betul supaya kita dapat nampak, oh ini yang lebih betul, maka saya ambil yang lebih betul. Yes, demikian. Jadi sebab tu kita janganlah marah kan. Kalau ada mungkin asatiza yang cuba membetulkan situasi, cuba beritahu kepada kita, ini sebenarnya yang Nabi SAW buat, ini Nabi tak buat. Kita janganlah terlampau sangat ya. Kita kata ni lah budak-budak baru habis belajar. Inilah ustazah-ustazah muda, ustaz-ustaz muda baru habis belajar ya. Ilmu baru sejengkal, nak challenge lautan yang terbentang luas. Wah ayat kita. Kan main lagi dia kata gitu kan. Tapi begitulah keadaannya, hakikatnya begitu. Kita tak boleh terima. Contohnya tentang adat itu tadi. Sebab ini adalah perkara yang memang dah mendarah daging dalam kehidupan kita. Jadi bila ada orang yang cuba menghalangi tradisi itu, kita pun jadi marah. Kita pun jadi nak boikot dia. Maka sebab itu di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata, tradisi ini telah menebarkan musibah yang begitu luas. Tradisi inilah yang menyebabkan Al-Quran dan As-Sunnah ditinggalkan. Kita nak kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tidak mahu menjadikan adat sebagai hukum yang kita pegang. Okey, kita nak jadikan Al-Quran dan hadis sebagai hukum yang kita sebut menjadi panutan atau menjadi guidelines dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjadikan adat itu melebihi segala-galanya, Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Ia boleh menyebabkan kita masuk dalam musibah. Maknanya hal-hal yang memudaratkan diri kita. Padahal dia kata siapa saja yang menjadikan tradisi sebagai penolong, nescaya dia akan ditelantarkan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berpegang kuat dengan tradisi, walaupun tradisi itu adalah tradisi yang syirik, tradisi ataupun adat yang mana bertentangan dengan syariat, pegang betul-betul sampai dia rasa tak boleh ubah langsung, mereka ini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Allah akan telantarkan dia, biarkan dia macam tu. Begitu pula siapa saja yang mengikuti tradisi tersebut lalu meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, nescaya amalnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Kebiasaan dan tradisi inilah penghalang atau rintangan terbesar yang dihadapi seseorang hamba untuk boleh menuju Allah dan Rasulnya. Jadi tradisi ini yang kita panggil sebagai al-awaid itu tadi, kita lihat ia sebagai penghalang yang besar untuk kita berjaya ataupun berhasil menuju Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberhasilan yang begitu manis, iaitu dengan mendapatkan kemanisan iman ketika beribadah. Jadi sebab itu juga kita perlu berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mana kita rasa ada istiadat yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam kesyirikan dan melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, selesai tentang al-awaid, kita pergi kepada yang kedua di sini. Adapun al-awaiq. Okey, apa beza al-awaid dengan al-awaiq? Di sini dia kata, adapun al-awaiq, dia jelaskan maksud al-awaiq di sini, simple je. Al-awaiq atau kendala-kendala yang dimaksud sebelumnya. Kendala tu maksudnya hambatan, rintangan, iaitu berbentuk pelbagai bentuk pelanggaran syariat baik zahir maupun batin. Sebab semua pelanggaran tersebut dapat menghambat perjalanan hati menuju Allah, bahkan memutuskan langkahnya. Jadi ini kita panggil sebagai perbuatan yang melanggar syariat. Dipanggil sebagai al-awaiq. Secara garis besar, maksudnya secara umumnya, hambatan itu tadi, al-awaiq ini dia ada 3. Pertama, syirik. Kedua, bid'ah. Dan yang ketiga, maksiat. Syirik boleh kita hindari dengan tauhid kepada Allah. Bid'ah dapat kita singkirkan dengan as-sunnah. Dan maksiat dapat disingkirkan dengan taubat yang sebenar-benarnya ataupun kita panggil taubat nasuha. 3 perkara ini dia akan menjadi penghalang hati kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingat pertama perbuatan syirik. Daripada awal tadi saya dah sebutkan banyak dah tentang syirik ni. Kedua tentang hal bid'ah, iaitu hal-hal yang menyalahi sunnah. Okey. Kedua perbuatan maksiat. Bagaimana kita nak hindarkan diri kita agar 3 perkara ini tidak menjadi penghalang untuk hati kita supaya dapat hati yang boleh menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapati kemanisan iman itu tadi. Buat 3 perkara ini, iaitu kalau kita nak elakkan diri kita daripada syirik, betulkan tauhid kita kepada Allah. Okey? Tauhid maksudnya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap sesuatu. Syirik ni kalau syirik kecil jangan buat, banyak kali saya ingatkan. Dia syirik kecil macam mana pun jangan buat, tinggalkan. Sebab syirik kecil akan bawa kita kepada syirik akbar, syirik yang besar. Mula-mula tak ada apa-apa, nanti akhirnya keyakinan kita akan berpindah kepada syirik yang besar. Sebab tu tinggalkan. Okey. Kedua, bid'ah. Kalau kita nak hindari perbuatan bid'ah, banyakkan buat sunnah. Okey, banyakkan buat sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah ni ada banyak Setiap apa yang Nabi SAW tunjukkan dalam kehidupan baginda, itulah sunnah. Jadi bila kita sibukkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan sunnah, amalan-amalan sunnah, kita tak ada masa nak buat perbuatan-perbuatan bid'ah. Okey? Kerana kita dah begitu cinta dengan perbuatan sunnah yang diamalkan ataupun yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Contoh sunnah bangun tidur, kan? Sunnah apa lagi? Sunnah nak makan, sunnah keluar rumah. Ni semua sunnah lah kita panggil. Kalau kita banyakkan hal itu. Sunnah dalam baca Al-Quran. Apa lagi? Banyaklah sunnah. Nak bincang sampai esok tak habis. Okay, sebab ada banyak sangat lah Saya kalau boleh nak detailkan tapi masa tidak cukup lah untuk kita. Sebab kita punya fokus pun untuk penawar hati Jadi saya tak boleh nak touch dengan terlalu mendalam. Yang penting kalau kita nak hindari perbuatan-perbuatan bid'ah, kita buat sebanyak-banyaknya perbuatan sunnah ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW. Baik, yang ketiga, sama juga sebagaimana tadi, kalau kita nak jadi seorang muslimah yang menghindarkan diri kita daripada perbuatan dosa dan maksiat, buatlah perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Okey, buatlah perkara-perkara yang boleh bawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
perkara yang baik ini banyak sangat dalam hidup kita. Kita boleh pilih. Tapi kalau yang wajib tak boleh pilih ya. Jangan tiba-tiba Ustaz kata boleh pilih nak solat ke tak nak solat. Tak, itu lain cerita. Itu perkara yang wajib tak boleh pilih. Maksudnya inilah perbuatan-perbuatan perkara baiklah. Sedekah, okay? Kita nak pilih macam mana? Kita nak pergi majlis ilmu yang mana satu. Ini semua kita boleh pilih. Keadaan-keadaan yang kita dedahkan diri kita ini kepada keadaan-keadaan yang baik yang boleh bawa kita kepada pahala. Jangan dekat kepada tempat, perbuatan ataupun seseorang yang boleh mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Kalau kita dekat dengan tiga ini, tempat, okay, perbuatan, orang, manusia, binatang boleh bawa kita pergi maksiat tak? Tak boleh tadi. Okay. Tak boleh. Tempat, perbuatan, manusia, okay, insan sekitar kita. Yang mana mereka ini ataupun benda-benda ini, kalau kita tahu, kita kalau dekat dengan tempat ini, kita kalau buat perkara ini, kita kalau dekat dengan orang ini, dia boleh bawa kita buat perkara dosa, kita tinggalkan. Jangan dekat dengan orang yang begitu. Okay, maka di sini terhindarlah kita daripada hal-hal yang boleh menghambat kita ini untuk menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Baik, seterusnya ya, kita berada di perundang yang terakhir, muka surat 373 di situ. Semua perkara-perkara itu tadi, okay, yang nak kita singkirkan, yang mana kita sibukkan diri kita dengan perbuatan yang dengan menjaga tauhid kita, perbuatan sunnah, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya itu tadi, okay? Semua perkara tersebut tidak akan terlihat oleh seorang hamba sampai dia membuat persiapan untuk melakukan perjalanan yang dikuatkannya dengan menghayunkan langkah menuju Allah dan akhirat. Ketika itu barulah dia dapat melihat kendala-kendala itu. Semakin dia memperkuat hayunan langkahnya dan membulatkan tekadnya untuk melangsungkan perjalanan menuju Allah itu, maka semakin besar pula beban rintangan yang dirasakan. Tetapi jika sang hamba hanya duduk-duduk saja, maka dia tidak akan melihat dan merasakan kendala ataupun hambatan tersebut. Boleh faham tak? Faham? Apa dia nak kata tu? Kita nak nampak perkara syirik, nak nampak perbuatan bid'ah, nak nampak hal-hal maksiat ini, kan? Ataupun kita rasa ketiga-tiga perkara itu dia akan menjadi hambatan dalam kehidupan kita bila kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk saja-saja, kita tak nak dekatkan diri kita kepada Allah, kita tak nampak ia menjadi sebagai hambatan. Faham tak? Susah ya macam ni. Pernah tak rasa kalau kita ni makin dekat dengan Allah, makin banyak ujian dalam hidup kita? Dia begitu. Kita makin nak jadi orang yang baik, kita jadi muslimah yang salihah, makin kuat ujian Allah berikan kepada kita. Dulu masa kita tak pakai tudung, tak banyak tahu ujian. Kan? Dulu masa kita tak tutup aurat, tak banyak tahu ujian. Tapi bila kita tutup aurat, ya Allah, bertimpa-timpa ujian. Kita rasakan ini maksud dia. Kalau orang duduk saja-saja, dia tak buat apa-apa, tak ada rasa nak mendekatkan diri kepada Allah, dia tak akan nampak hal-hal yang syirik, bid'ah itu semua dia menjadi hambatan ataupun perkara yang menyusahkan diri dia. Tapi kalau kita ni mula nak jadi orang yang baik, salihah, dekatkan diri kita kepada Allah. Contoh kan, kita mula nak jadi orang yang mana tak buat perkara-perkara adat ini. Kita belajar tentang perkara syirik itu. Makin hebat orang kutuk kita, betul tak? Mak kita marah kita, tak adalah ini mak buat, ini kau ajar. Macam tu kan. Mak kita mula marah kita, macam-macam mak kita kata, kau ni tak baik tau, kau cakap orang buat syirik ke apa. Kita baru nampak. Ini dipanggil sebagai awaiq itu tadi. Nampak hambatan dia. Tapi kita kuat ke tidak? Kita kuat ke tidak? Contoh, kalau kita tak nak buat satu perkara, yang mana kita rasa Nabi tak buatlah perkara itu, orang mula marah kita. Tak boleh, kena buat ni semua, ni kena buat. Kau tak cinta Nabi ke apa? Mula kata, kita macam mana? Kita nak buat tak? Berbalik kepada kemanisan iman itu tadi balik.
Baru kita nampak, susahnya lah nak jadi orang yang mempertahankan sunnah. Baru rasa tak, susahnya lah nak jadi orang yang mempertahankan apa yang Nabi buat. Susahnya lah nak jadi orang yang betul-betul mengamalkan apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Baru kita nampak susah. Kerana kita dah mula nak mendekatkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan sunnah. Sama juga tentang maksiat tu tadi. Bila kita tinggalkan maksiat, kan, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh masukkan kita dalam api neraka, orang mula bercakap tentang diri kita. Masa kita buat benda dosa ni, memang orang cakap juga, tapi taklah sedahsyat orang cakap kita masa kita jadi baik tu. Tapi bila kita jadi baik ini, luar dalam orang cakap tentang kita. Orang mula buka file lah, rekod lama semua keluar kan? Rekod lama mula keluar lah, masa kita anak dara, kita putus tunang, semua keluar. Ya Allah, dulu kita jadi jahat ni tak ada orang nak buka. Kita tunang dengan siapa, putus tunang dengan siapa, berapa kali tunang, berapa kali kahwin, tak ada orang buka. Bila kita jadi baik, jadi solehah, dekatkan diri kita kepada Allah, barulah orang cakap itu, cakap ini, kita disedih. Ini kita panggil sebagai hambatan yang menghambat kita untuk perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Tetapi orang yang mana dicekal, dia mantapkan diri dia, jaga tauhidnya, kan? Walaupun mak dia marah, mak dia kata ini perbuatan nenek moyang, tapi dia tetap jaga tauhid dia. Tentang benda bid'ah tadi, dia tetap cekal, tak apalah saya nak buat juga perkara yang sunnah ini, kan ini Nabi tak buat, tak apalah saya tak apalah orang lain nak buat-buatlah. Kita cekalkan hati kita, kan di situ. Alhamdulillah. Yang maksiat juga, contoh kan, orang cakap apa pun tak apalah saya nak buang diri saya daripada perbuatan maksiat ni, saya tak nak buat lagi dah, saya nak tinggalkan, saya nak cuci tangan dah. Kita cekalkan hati kita, kita akan dapat rasa kemanisan keimanan tu tadi. Baru hati kita mantap menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, apabila ada orang yang bertanya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia tanya, saya jadikan hadis ini sebagai penutup perbincangan kita ya pada pagi ini. Bila Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia tanya kepada Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, manusia yang macam mana mereka itu memiliki balak yang begitu dahsyat. Maknanya musibah yang dahsyat sangat Allah berikan kepada mereka. Nabi SAW jawab, Nabi kata apa? Al-Anbiya, para Nabi. Kita lihat para Nabi, mereka adalah insan yang menegakkan syariat Allah. Apa yang berlaku kepada mereka? Pelbagai macam fitnah, tuhmahan, kan, yang dilemparkan kepada mereka. Pelbagai macam yang menyakitkan berlaku kepada diri mereka. Ini kita panggil sebagai balak yang begitu dahsyat Allah berikan kepada para Nabi. Lalu Nabi kata apa? Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang seumpamanya dan seumpamanya. Maksudnya orang yang mengikuti jalan para Nabi itu tadi. Okay, kalau kita betul-betul ikut Nabi SAW, nak menegakkan syariat Allah, ikut sunnah Nabi, tinggalkan semua maksiat, maka inilah yang Nabi kata, orang yang begini, yes, kalian akan Allah uji dengan ujian yang dahsyat. Lalu Nabi SAW juga di sini Nabi ingatkan kepada kita untuk bukan menyedapkanlah, untuk memberikan jiwa kita ini lebih sabar, lebih tabah ya, ketika kita menjalani ujian. Nabi sebutkan begini, fayubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita dengan ujian mengikut kepada agama kita ni macam mana. Fa in kana dinuhu sulba, kalau agama dia kuat, agamanya mantap, istadda bala'u, maka akan makin kuatlah ujian dia. Sebab tu tadi Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Makin kita nak tinggalkan maksiat, makin kita nak tinggalkan perbuatan syirik, makin kita nak jadi orang yang tinggalkan perbuatan bid'ah, barulah kita nampak banyak sangat halangan. Barulah kita dapat rasa susahnya nak jadi orang yang betul-betul hatinya bersih menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana begitulah sunnahnya yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kalau makin mantap agama kita, makin mantaplah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi jangan pula kita kata, tak nak lagi tu jadi solehah, nanti mantaplah ujian Allah bagi pada aku. Nak jadi biasa-biasa saja. Jangan jadi biasa-biasa, okey? Jadi manusia yang luar biasa.
Kalau kita inginkan sesuatu yang luar biasa daripada Allah, buat yang luar biasa untuk Allah, Allah akan beri. Kalau kita jaga agama kita ni dalam keadaan yang begitu luar biasa, maka Allah akan berikan dengan satu yang luar biasa kepada kita. Sebab tu ujiannya juga bukan biasa-biasa di sana. Di sini Nabi kata, orang itu juga akan dilihat, okay? Kalaulah agamanya riqah, maknanya agamanya tak sulba tadi, agamanya tak mantap, agamanya biasa-biasa. Okey, sebab tu di situ Nabi kata apa? Orang yang begini Allah akan berikan ujian ikut kepada keadaan agamanya yang biasa-biasa. Namun yang penting, Nabi ingatkan kepada kita, fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta apa saya tulis ni? Tak apalah. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi. Tidaklah seseorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan musibah. Melainkan sehingga dia akan nanti satu hari berjalan di atas muka bumi dengan keadaan yang suci, bersih daripada sebarang dosa. Maknanya ujian kita yang Allah berikan bertimpa macam mana pun, makin kita nak jadi seorang muslimah yang baik, makin kita rasa susah, makin kita nak jadi seorang muslimah yang mendekatkan hati kita, jiwa kita, raga kita kepada Allah, kita rasa susah sangat. Banyak sangat cubaan. Orang cakap itu, orang cakap ini, orang hina kita, orang fitnah kita, macam orang cakap kita luar dalam. Susah. Tapi Allah, Nabi SAW ingatkan kepada kita, ujian itu bila kita sabar, kita tetap jadi seorang muslimah yang salihah, muslimah yang baik, cekalkan hati kita yang kita tahu kita nak jadi kita nak menjadikan hati kita ni hati yang betul-betul dapat merasai kemanisan iman itu tadi. Allah akan pastikan dia jalan di atas muka bumi ini bersih tanpa noda. Bersih maknanya Allah ampunkan dosa-dosa dia kerana kesabaran dia berhadapan dengan ujian-ujian yang silih berganti dalam kehidupan. Nak meninggalkan adat dan tradisi bukan perkara yang mudah. Jika adat itu yang bertentangan dengan syariat, yang ada kaitan dengan hal-hal yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, ia bukan perkara yang mudah. Kerana kita dah buat perkara-perkara ini sejak kita kecil. Diajarkan kepada kita setiap hari mungkin, ya, oleh nenek kita, atuk kita, keturunan kita begitu. Tetapi kalau kita cekalkan hati untuk tinggalkan perkara tersebut, yang kita sebut ia sebagai al-awaid dan al-awaiq, di sinilah kita dapat rasakan kemanisan iman itu tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti berikan kita dengan pahala, hapuskan segala dosa-dosa kita. Kerana apa? Kita jadi hamba Allah yang sabar untuk menegakkan syariat Allah, untuk berjalan di atas syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan ya perbincangan ini memberikan kepada kita dengan kefahaman, berikan kepada kita dengan kekuatan. Mohon maaf juga daripada pihak saya, mungkin ada terkasar bahasa kan, cakap pasal adat ke apa terkena pada diri masing-masing ke apa kan, minta maaf. Okey, kalau terkasar bahasa, terkecil hati, terasa kan, mudah-mudahan ya, saya lihat beginilah, kadang-kadang kita nak belajar ni kena cakap benda yang betul. Kalau simpan-simpan nanti orang tak jelas. So bila kita cakap dengan jelas ni secara terang, mudah-mudahan saya harap ia memberikan kefahaman kepada semua. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.